Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini dan juga para penonton di rumah sana. Forum kita pada hari ini akan membicarakan sebuah topik dan isu yang hangat pada ketika ini. Tetapi sebelum itu, kita sama-sama mendoakan kesejahteraan kepada rakyat-rakyat di Palestin dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada yang telah pun meninggal dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi dengan limpah kurnianya dan juga nikmatnya kita dapat bersemuka dalam forum kita kali ini. Tetapi sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terdahulu. Nama saya Muhammad Aiman bin Nizam sebagai moderator anda pada hari ini. Di sebelah kiri saya, iaitu ahli panel kita yang pertama, iaitu Encik Hafiz. Sila perkenalkan diri anda. Baik, terima kasih moderator kita Encik Aiman. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Hafiz bin Mazin. Saya selaku pengurus KWAP iaitu Kumpulan Wang Amanah Pencen. Dan seterusnya, ahli panel kita yang kedua iaitu Encik Kiro. Sila perkenalkan diri anda, Encik Kiro. Terima kasih moderator. Nama saya Kiro Azhar bin Aziz sebagai penasihat maklumat pada hari ini. Akhir sekali, ahli panel kita yang ketiga iaitu Encik Miro. Sila perkenalkan diri anda. Terima kasih moderator Encik Aiman. Nama saya Encik Muhammad Nur bin Muhammad daripada sektor KWSP. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang telah memperkenalkan diri mereka. Tajuk forum kita pada hari ini iaitu pencen dimasukkan. Adakah ianya benar ataupun hanya kabar angin sahaja? Mari kita mempersoalkan soalan ini kepada Encik Hafiz. Encik Hafiz, sila jawab soalan kami. Saya panas sebenarnya kan. Agak hangat Hangat. Dengan kekangan masa sebenarnya kan. Baiklah. Nak macam mana saya nak terangkan isu pencen dimasukkan. Nak saya main-main ke nak saya serius? Serius? Oh, nak serius. Semua serius Okey. Ini serius. Oh, isunya agak serius. Baik. Okey. Pada tanggal 24 Januari 2024. Nampak kan 24 ni semua adalah biasalah tu kan. Timbalan Perdana Menteri Malaysia kita iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau berkata, kesemua ahli kabinet telah pun bersetuju untuk memasukkan skim pencen. Skim pencen telah pun dimasukkan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan, tapi ingin saya jelaskan kat sini bahawasanya kita masih lagi berada di fasa interim. Ada yang tahu interim tu apa? Tahu? Tak tahu. Oh, tak tahu? Tak tahu? KWSP ni? Okey, tak apa. Interim ni membawa maksud kepada percubaan. Jadi kita sebenarnya berada dalam fasa percubaan. Namun, apalah dunia kalau tak adanya duka. Betul? Betul. Lantikan baru Februari 2024, penjawat awam terkini tidak lagi akan menerima pencen kerana kerajaan telah pun menukarkan skim pencen kepada caruman KWSP. Jadi, adakah penjawat awam yang sedia ada ini terjejas? Tidak, kerana anda dilindungi oleh Akta Perkara 147, Perlindungan Persetujuan Perlindungan Hak-Hak Pencen, Akta Pencen 1980, di mana akta ini berkuasa sepenuhnya melindungi pencen-pencen anda, di mana penjawat awam kita sedia ada seperti SPA dan juga SPP yang telah menandatangani skim pencen. Anda tidak akan terjejas sama sekali. Namun untuk pengambilan lantikan baru Februari 2024, anda memilih KWSP. Okay, terima kasih atas penjelasan yang dijelaskan oleh Encik Hafiz dan maklumat yang begitu padat yang diterangkan. Padat dan lebat agak-agak. Padat. Seterusnya, persoalan saya, mesti ramai masyarakat kurang bersetuju dengan isu pencen dimasukkan. Berapakah peratusan? Adakah ramai yang bersetuju dengan benda ini ataupun tidak? Encik Kiro, sila jawab soalan saya. Terima kasih kepada moderator. Okey, yang pertama ialah saya nak cakapkan tentang berapa ramai responden. Sebanyak 81,000 responden yang dibuat pada 25 Januari 2024 dibuat oleh berita. Ya, sehari selepas Lepas pada timbalan Perdana Menteri Umumkan. sampaikan nak umumkan. pada 25 Januari 2024 sebanyak 81,000 responden yang telah merespon kepada berita harian online yang mengatakan 22% bersetuju, manakala 70% lagi tidak bersetuju dengan skim pencen dimasukkan ini. Manakala 9 lagi dicakapkan mereka ada cadangan lain. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Kiro atas pengulasan beliau. Seterusnya, soalan saya,
Sebagai pengganti skim pencen, apakah peranan sebenar KWSP dan faedahnya akan diberikan kepada masyarakat? Encik Mirul, sila jawab soalan saya. Terima kasih Tuan Moderator, saya Mat. Di sini saya ingin menerangkan tentang konsep KWSP sebenarnya. Mungkin masyarakat di luar sana mungkin tak tahu konsep yang sebenar. Di sini saya akan terangkan tentang konsep. Pada tahun ini, tahun 2024, konsep KWSP ini berhubung kait dengan polisi KWSP pada masa kini dan dengan pembenahan penuh untuk jabatan konsep KWSP. Di sini saya ingin menerangkan tentang kelebihannya dulu untuk KWSP. Kelebihan KWSP ini adalah ia berkait dengan pekerja yang dalam usia persaraan dan juga dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Terima kasih Moderator. Terima kasih atas penerangan Encik Amirul. Seterusnya, soalan saya masih terngiang-ngiang di dalam kepala. Apakah isu yang menyebabkan pencen dimasukkan, dipertengahkan dan juga diutarakan? Encik Hafiz, sila jawab soalan saya. Jujur saya pun terngiang-ngiang sebenarnya, bangun-bangun tidur tiba-tiba dapat isu pencen dimasukkan. Jadi kenapa sebenarnya pencen ni dimasukkan walhal pencen ni dah lama daripada kalau kita imbas kembali pada tahun 1980 sebelum ni ketika mula-mula pencen ni diwujudkan, sebab tu adanya wujud Akta Pencen 1980. Berdasarkan beberapa maklumat dan hasil kajian yang telah pun saya lakukan, saya mendapati ada beberapa isu yang berseitkan. Yang pertama, kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian, saya tak pasti kerugian ataupun macam mana, dana sebanyak RM31 bilion ringgit. Besar tak besar? Besar tak besar? Besar kan? Maafkan saya. Besar kerana dalam masa setahun saja, kerajaan perlu membayar RM31 bilion ringgit Malaysia kepada semua pesara-pesara penjawat awam yang ada. Jadi nilai itu sangat-sangat besar. Jadi mungkin wajarlah jika kerajaan memasukkan skim pencen ini. Isu yang kedua saya boleh katakan, kalau tadi saya kata, berkata-kata saya hari ni kalau tadi saya kata RM31 bilion setahun, tahukah anda, menjelang 2040 iaitu 2040, kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM120 bilion ringgit Malaysia untuk sangat banyak. Wow. Kalau saya kecilkan stok 120 bilion tu, kita boleh kita boleh bina masjid bersaiz sederhana dalam masa setahun. Bersaiz sederhana dalam masa setahun sebanyak lebih kurang dalam 60 ataupun ke 30 masjid. Banyak kan? Tapi kita terpaksa membahagikannya kepada setiap pesara-pesara yang ada. Jadi mungkin itu adalah salah satu faktor yang terkesan kepada kegawatan ekonomi negara. Isu yang ketiga pula saya sebenarnya menarik. Masa saya baca malam tu agak terkejut kat saya sebabkan saya interest saya warga Malaysia pun saya tak tahu sebenarnya. Nak tahu tak? Nak tahu ke tak tahu? Nak tahu? Boleh Google sendiri. Setakat ni saya boleh beritahu apa boleh tak? Tak, macam ni. Dalam Asia, dalam konsep di rangkaian Asia, negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai purata jumlah pekerja kaki tangan penjawat awam yang sangat tinggi. Terlalu banyak sangat terlalu banyak. Sebab sangat memang sangat ramai. Paling tinggi. Terpaling lah saya rasa kan. Dia memang negara Malaysia ni terpaling sangat saya rasa. Jadi wajarlah jika kerajaan memasukkan skim pencen ini kerana kita mempunyai bilangan kaki tangan penjawat awam yang sangat ramai. Jadi itu agak membahayakan kita punya kegawatan ekonomi. Jadi itu saja daripada saya. Itu tiga isu yang saya boleh katakan kepada anda. Terima kasih Encik Hafiz atas penerangan yang sangat panjang. Saya saja. Kamu saja. Saya saja. Okey. Yang sangat padat. Okey, seterusnya soalan saya. Ramai masyarakat menggunakan KWSP tetapi cara proses pengeluaran duitnya agak sukar dan cara penggunaannya agak sukar. Apakah langkah-langkahnya dan juga cara-caranya? Encik Mirul, Maaf, saya berjelas. Saya dengar KWSP ni pun kalau nak keluarkan duit tak boleh keluar sepenuhnya. Betul lah, kenapa? Kerana kalau ingin buka sebenarnya dia ada prosedur. Dan sekarang ni saya menggunakan dan sekarang kita akan membahas tentang prosedur. Kadang-kadang ada yang masyarakat komplain dan juga kenapa tak boleh tahu semua, sebab memang ada prosedur dia. So di sini saya akan terangkan prosedur dia. Okay.
Wah, agak menarik prosedur sebenarnya tapi tak apa, saya terangkan. Okay, yang pertama prosedurnya adalah masyarakat di luar sana dan juga adalah kalangan anda semua, tuan-tuan, boleh menghubungi kami dengan nombor 0322 1412 3000. Saya ingat tekan-tekan tak dapat tadi. Risau saya. Hari ni dapat. Kali ni dapat. Yang kedua adalah boleh melalui internet dalam website kami iaitu www.kwsp.com.my. Macam saya seorang je nak keluarkan KWSP je. Semua. Maksudnya cara-cara dia online. Walk in tu boleh. Orang boleh tapi masih dalam proses lah. Macam mana pula dengan Sabah Sarawak? Sabah Sarawak, mereka mungkin boleh post ataupun ada satu dokumen contoh dalam online, dalam online dokumen, dia akan print dokumen tu dan akan post. Dari kena untuk walk in mungkin dalam prosedur untuk walk in. Tapi macam untuk lebih senang online lah. Online semua online. Faham. Untuk Sabah dan Sarawak, mereka tak ada KWSP kat tempat mereka. Masih tak ada. Mungkin KBC sekarang ada dua, iaitu di Kuala Lumpur dan juga di Johor Bahru. Itu cawangan-cawangan yang ada lah. Ada dua saja cawangan Lebih dia. mudah untuk online. Online. Okeylah. Terima kasih kepada Encik Amirul atas pengucapan anda dan juga langkah-langkahnya untuk memudahkan masyarakat untuk penggunaan KWSP. Okey, sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terima serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada kami semua. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.